Podcast ini dirakam semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pekuat Kuasa. Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Ramadan datang lagi dan Alhamdulillah terjadinya peristiwa pandemik COVID-19 ini apatah lagi berpanjangan hingga ke bulan Ramadan hanyalah satu daripada beberapa kerahsiaan Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bersama-sama memakmurkan Ramadan ini dengan hati reda dan bersih sambil kita menyucikan kembali fizikal dan rohani kita sepanjang berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Saya ingin bawa pendengaran anda kepada sebuah lagi kisah Nabi yang menarik, yang kaya hikmah dan teladannya. Ayo kita dengarkan bahagian pertama, kisah Nabi Ibrahim AS dan patung berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan Nabi yang sangat penting dalam agama Islam dan juga agama lain seperti Kristian dan Yahudi. Beliau telah diberikan gelaran Khalilullah atau sahabat Allah, dan selain itu, beliau bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam terkenal sebagai pengasas Kaabah. Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah tempat bernama Faddamaram dalam kerajaan Babylon yang pada waktu itu diperintah oleh seorang raja zalim bernama Namrud bin Kanaan. Sebelum dilahirkan ke dunia, bumi yang menjadi tanah tumpah darah kelahirannya berada dalam kucar-kacir. Hal ini terjadi kerana Raja Namrud yang zalim itu memperoleh petanda bahawa ada seorang bayi akan dilahirkan dalam kerajaan Babylon. Dan yang paling membuatkan Raja Namrud gentar lagi gelisah, bayi yang bakal lahir itu diramal akan merampas takhtanya apabila dewasa nanti. Berita yang sampai ke pendengaran Raja Namrud membuatkannya resah dan ketakutan. Dikatakan bahawa pemuda yang menentangnya suatu hari nanti itu bakal membawa agama mempercayai hanya wujud satu Tuhan. Selain itu, pemuda itu dikatakan bakal menjadi pemusnah batu berhala, dan lebih menggemparkan, pemuda yang sama itu diramal akan menjadi penyebab Raja Namrud mati dengan cara yang dahsyat. Tanpa berlengah lagi, Raja Namrud mengarahkan semua bayi yang dilahirkan di Faddamaram dibunuh. Ditamatkan riwayatnya. Malah golongan lelaki dan wanita pula dipisahkan selama setahun demi memastikan tidak akan lahir bayi baru yang boleh mengancam takhtanya. Namun, apabila Allah Subhanahu Wa Taala berkehendakkan sesuatu, maka ia pasti terjadi jua. Suatu hari, seorang lelaki yang bekerja sebagai pemahat dan pedagang patung bernama Azar mendapati isterinya tiba-tiba hamil. Oleh kerana takut bayi yang bakal lahir itu dibunuh oleh Raja Namrud yang zalim, maka isteri Azar lari bersembunyi di dalam sebuah gua sehinggalah dia selamat melahirkan. Bayi itu ditinggalkan seorang diri di gua. Seminggu selepas itu, apabila Azar dan isteri kembali ke gua, mereka terkejut bukan kepalang kerana mendapati bayi itu masih hidup. Alangkah ajaib, kerana sepanjang 1 minggu ditinggalkan seorang diri di gua yang sunyi, bayi itu menghisap celah jarinya yang mengandungi susu dan makanan lain yang berkhasiat. Semasa berusia 15 bulan, tubuh bayi itu membesar dengan cepatnya, bagaikan kanak-kanak berusia 2 tahun. Azar dan isteri akhirnya mendapat keberanian untuk membawa bayi itu pulang ke rumah. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam, bayi istimewa yang dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam berasa terpanggil untuk berdakwah kepada ayah kandungnya itu yang masih mencari rezeki dengan cara mengukir, memahat dan menjual patung-patung berhala. Dengan penuh hemat dan kasih sayang, Nabi Ibrahim alaihissalam memohon agar ayahnya berhentilah menyembah patung berhala dan menghentikan juga kerja-kerja mengukir patung berhala. Azar menjadi sangat marah, wajahnya merah padam, matanya terbeliak. Lalu dia berkata,
Hai Ibrahim, berpalingkah engkau daripada kepercayaan dan persembahanku? Kata Azar dengan nada berang, lalu menyambung, Kepercayaan apakah yang engkau berikan kepadaku yang menganjurkan agar aku mengikutinya? Janganlah engkau membangkitkan amarahku dan cuba mendurhakaiku. Jika engkau tidak menghentikan penyelewenganmu daripada agama ayahmu, tidak engkau hentikan usahamu mengecam dan memburuk-burukkan persembahanku, maka keluarlah engkau dari rumahku ini. Aku tidak sudi bercampur denganmu di bawah bumbung yang sama. Pergilah engkau dari mukaku sebelum aku menimpamu dengan batu dan mencelakakan engkau. Lalu keluarlah Nabi Ibrahim AS dengan perasaan sedih kerana diusir oleh ayah kandungnya sendiri yang masih belum menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim AS masih tidak berputus asa. Dia terus berdakwah dan terus mengajak kaumnya agar menghapuskan amalan-amalan kufur lagi syirik yang bertentangan dengan tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Namun mereka tetap berkeras. Kata mereka, amalan tradisi nenek moyang itu akan terus diperjuangkan. Lalu pada suatu hari, berduyun-duyunlah penduduk kerajaan Babylon keluar dari kota untuk meraihkan hari suci mereka. Nabi Ibrahim AS yang tidak ikut serta telah merancang untuk berbuat sesuatu. Dengan sebilah kapak di tangan, dia menuju ke rumah berhala yang ditinggalkan tanpa penjaga. Nabi Ibrahim AS memecahkan berhala-berhala yang ada di situ, satu demi satu. Walau bagaimanapun, ditinggalkan sebuah berhala yang besar. Ya, berhala yang besar itu tidak diapa-apakan. Namun, di leher berhala yang paling besar itu dikalungkan kapak Nabi Ibrahim AS. Penduduk kerajaan Babylon yang baru pulang dari pesta hari suci mereka terperanjat bukan kepalang. Patung-patung berhala Tuhan mereka berserakan, hancur berkecai-kecai menyembah bumi. Seluruh rakyat jelata naik marah dan menuntut agar Nabi Ibrahim AS diberikan hukuman setimpal. Maka tibalah hari pengadilan di mana Nabi Ibrahim AS diseret ke muka pengadilan, dibicarakan di sebuah padang yang terbuka luas. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ditanyalah Nabi Ibrahim oleh para hakim, Adakah engkau yang menghancurkan dan merosakkan Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim? Dengan tenang, Nabi Ibrahim AS menjawab, Patung besar berkalung kapak di lehernya itulah yang telah melakukannya. Kalau tak percaya, cubalah tanya patung-patung itu, siapakah yang menghancurkannya? Dengan pantas, penduduk Babylon terus menjawab tanpa sedar, Sesungguhnya engkau telah sedia tahu bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berkata-kata. Jadi, mengapa engkau menyuruh kami bertanya kepadanya? Lantas Nabi Ibrahim AS bertanya kembali, Jika demikian, mengapa kamu sembah patung-patung itu yang tak dapat berkata-kata, tak dapat melihat, tak dapat mendengar, tak dapat membawa manfaat atau menolak mudarat, bahkan tak dapat menolong dirinya daripada kehancuran dan kebinasaan? Semua penduduk kerajaan Babylon kaget, tercengang, namun bengang. Selepas bersoal jawab, para hakim memutuskan bahawa Nabi Ibrahim AS mesti dijatuhkan hukuman yang paling berat. Tahukah kalian apakah hukuman yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim AS? Raja Namrud memuktamadkan bahawa Nabi Ibrahim AS mesti dibakar hidup-hidup di hadapan semua rakyat jelata. Apakah kalian tahu apa yang terjadi selepas itu? Bagaimanakah keadaan Nabi Ibrahim AS apabila dibakar hidup-hidup di dalam api yang besar dan marak menyala? Jangan lupa, ikuti sambungan kisah ini. Ayo semua, kita jaga kita, stay safe dan stay home. InsyaAllah, segalanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.